Kehidupan rakyat Malaysia semakin ke arah digital dengan kadar penembusan penggunaan peranti yang tinggi termasuk kadar jalur lebar juga. Sehubungan itu, syarikat pemula niaga atau startup akan memainkan peranan penting dalam membangunkan penyelesaian yang relevan dengan pasaran tempatan. Di bawah bajet 2022, sejumlah 20 juta ringgit diperuntukkan untuk program strategi My Startup Cradle Funds yang berhad bagi membantu memantapkan inovasi penting yang dibangunkan secara tempatan. Bagaimanakah komitmen bajet 2022 terhadap inovasi dan pemupukan syarikat pemula niaga akan membolehkan Malaysia berkembang maju di bawah ekonomi pasca pandemik yang mengutamakan digital baru ini? Kita bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Cradle Fund, Rafiza Ghazali pada ketika ini. Rafiza, terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan kami pada jam ini. Pertama sekali, mungkin My Startup sejumlah 20 juta ringgit diperuntukkan di bawah bajet 2022. Bagaimanakah ini mampu membangunkan ataupun memperkasakan lagi ekosistem startup di Malaysia? Okey, terima kasih kerana menjemput saya Cradle Fund di dalam wawancara ini. Kita lihat pandemik COVID-19 telah memberi kesan terhadap pertumbuhan syarikat pemula startup ataupun lebih dikenali sebagai syarikat startup di negara ini. Kajian yang telah dibuat oleh Cradle Fund pada awal tahun ini telah menunjukkan lebih 60% syarikat startup mengalami kerugian dengan penurunan keuntungan sebanyak 50%. Jadi menyedari hal ini, kerajaan telah merangka inisiatif untuk memulihkan dan memperkasakan startup, seterusnya membantu pertumbuhan dan juga melonjakkan ekonomi negara. Kerajaan melalui Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dan dengan kerjasama erat di antara Kementerian Kewangan, Kementerian Komunikasi dan Multimedia dan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi melalui strategi My Startup yang telah mendapat persetujuan dari Majlis Jemaah Menteri pada 8 Oktober yang lalu, akan melaksanakan strategi khusus bagi merangsang daya saing, meningkatkan daya tahanan dan pertumbuhan ekonomi startup. Dan ia akan dilancarkan melalui 3 fasa dan ia memakan masa lebih kurang 4 tahun pada waktu ini dan selari dengan matlamat rancangan Malaysia ke-12 yang juga telah diberi peruntukan kepada Cradle Fund. Jadi seperti yang saya bangkitkan sebelum ini, ia akan merangkumi 3 fasa. Pertama ialah dalam fasa pembentukan startup, program pembangunan kapasiti dan juga fasa pembangunan sesegera mungkin. Kita lihat pada waktu saya mengambil alih jawatan Cradle Fund dan saya telah membuat banyak sesi libat urus kepada startup-startup usahawan kita dan juga mereka yang ingin menubuhkan syarikat startup. Kebanyakan mereka telah meluahkan perasaan antara penyata masalah yang amat ketara ialah mereka kebanyakannya tidak tahu macam mana nak menubuhkan startup ni. Sebab kalau dia lihat dari internet informasi itu berterabur, tidak ada tidak ada penyelarasan informasi yang mereka boleh lihat untuk menubuhkan syarikat startup. Jadi kami ingin menggalakkan lebih banyak syarikat startup. Jadi kepada graduan-graduan universiti yang ingin memulakan startup, ia juga memberi peluang kepada mereka. Jadi tidaklah semestinya mereka kena menjadi lawyer atau accountant. Jadi memberi peluang kepada ramai lagi rakyat Malaysia yang ingin menubuhkan syarikat startup. Ada lagi satu fasa iaitu pembiayaan geran startup teknologi. Dalam REM K12, Cradle Fund telah diberikan peruntukan untuk memberi geran terutama bagi mereka untuk untuk menubuhkan idea mereka, teknologi dan juga untuk validate untuk memastikan ada keperluan teknologi mereka itu. Jadi
Seperti yang saya jelaskan tadi, ia akan dijangka akan memakan masa 4 tahun daripada 2022 sehinggalah 2025. Ya. Dan kami anggarkan melalui strategi My Startup ini, kami berharap akan memberi memberi manfaat kepada 2,500 startup, dan juga kami juga anggarkan ia mungkin memberi ia agar mewujudkan lebih kurang 5,000 peluang pekerjaan menjelang tahun 2023, ya. Okey, bukan itu saja, kita juga melihat kepada bajet 2022 sudah pasti ada banyak lagi insentif-insentif lain yang bukan mungkin secara langsung namun setidaknya membantu ekosistem startup itu sendiri, syarikat pemula niaga dan sebagainya. Apa mungkin pada pandangan Cradle Fund sendiri, Rafiza sendiri, insentif lain yang membantu memacu lagi pertumbuhan syarikat pemula kita ni? Ya. Kalau kita lihatkan daripada pembentangan Kementerian Kewangan pada hari Jumaat lalu, terdapat 3 area yang telah mendapat banyak allocation, ya. Pertama sekali terhadap kesihatan. Jadi kesihatan ini penting bagi sesiapa sahaja rakyat Malaysia supaya mereka boleh bekerja, ya, dan juga pendidikan. Allocation kepada pendidikan juga adalah amat penting kerana salah satu penyata masalah untuk mewujudkan lebih ramai syarikat pemula startup ini, kami memerlukan pendidikan yang terutama terhadap pendidikan dalam teknologi, sains dan inovasi. Jadi itu amat penting juga, ya. Dan Kementerian Teknologi, Sains dan Inovasi juga telah mendapat peruntukan selain daripada untuk Cradle, itu untuk merancangkan dan melonjakkan budaya inovasi dan teknologi bagi rakyat Malaysia. Kami juga lihat terdapat banyak insentif yang telah diberikan melalui kementerian-kementerian lain dan agensi-agensi lain yang memberi insentif kepada syarikat-syarikat kecil sama ada SME ataupun syarikat startup. Kami lihat dan kami agak berbesar hatilah dapat banyak insentif yang memberi insentif untuk sesiapa yang tidak dapat bekerja, jaminan bekerja. Jadi itu agak penting jugalah untuk pertumbuhan ekonomi startup di Malaysia. Dan juga terdapat pelbagai insentif kewangan untuk syarikat-syarikat kecil yang boleh memberi mereka lebih breather, ya, untuk pertumbuhan cash flow juga. Jadi walaupun ia bukan directly kepada syarikat pemula, tetapi indirectly ia memberi benefit kepada syarikat pemula. Okey, kalau untuk kita memahami sebab tadi pun Rafiza mengatakan bahawa kadang-kadang orang ramai tak tahu nak pergi mana, nak minta kat mana dan sebagainya. Tapi bukan itu saja isu untuk startup kita, isunya daya tahan juga. Kerana kita sebelum ini ada dengar daya tahan startup kita ini 5 tahun, ada yang dah gulung tikar dan sebagainya. Lebih lagi ketika pandemik ini banyak kita belajar bagaimana aspek membina daya tahan startup ini juga diberikan penekanan. Okey, itu adalah satu isu yang amat kami ambil berat, ya, sebab lagi satu yang kita mahu adakan ialah seperti saya tak tahu sama saya ada mention tadi, rancangan terdekat Cradle Fund dan juga telah diberi peruntukan dalam bajet 2022 ialah kami menubuhkan platform digital My Startup. Dan platform ini adalah platform secara kolaboratif. Kejayaan platform ini amat bergantung kepada kerjasama erat antara Cradle Fund, agensi-agensi lain yang berkaitan dengan ekonomi startup dan juga syarikat-syarikat swasta. Platform ini dijangka akan InsyaAllah akan dilancarkan akhir tahun ini dan ia dijangka untuk ia benar-benar berkesan mengambil masa lebih kurang dalam 12 bulan sehingga 18 bulan lah. Dan kami berharap semua pemain ekonomi startup di Malaysia dapat bekerjasama dengan Cradle untuk menubuhkan platform ini. Tujuan platform ini adalah untuk menarik semua informasi terhadap macam mana nak menubuhkan startup atau macam mana nak buat pitching dan sebagainya. Dia juga akan
dia juga akan diletakkanlah di platform ini, ya. Dan benar tadi, antara statistik yang kami dengar banyak, dalam 10 startup, 9 mengalami kegagalan lah dalam masa 5 tahun, ya. Jadi kita tak nak macam tu. Kita nak menumbuhkan startup, tetapi kami juga ingin memastikan bahawa mereka maju dan tidak saja maju Malaysia dan maju di peringkat global. Antara program-program yang kami ada dalam rancangan ialah memastikan usahawan ini mendapat capacity building, ya, dari segi mereka menubuhkan syarikat, dari mereka menjalani cash flow yang lebih teratur, dan bagaimana mereka boleh memastikan syarikat mereka boleh daya tahan, ya, sekiranya kita tak naklah ada lagi pandemik, tetapi sekiranya ada krisis-krisis yang lain, macam mana dia boleh berdaya tahan supaya dia tidak negatively affect daripada krisis yang mungkin akan berlaku di masa hadapan. Itu adalah antara program-program yang masih dalam perancangan Cradle, dan insya-Allah akan dilancarkan pada tahun 2020 onwards, ya. Alright, terima kasih Rafiza kerana meluangkan masa berkongsi tentang perkara ini. Sudah pasti tumpuan ini akan diberikan, RM20 juta diberikan kepada My Startup ini di bawah Cradle Fund. Jadi kepada anda di luar sana yang berminat untuk mengetahui dan juga menceburi untuk membina dan juga membuka startup, bolehlah pergi ke Cradle Fund dan sebagainya. Ada bimbingan dan juga cara yang diajar dan sebagainya. Terima kasih Rafiza kerana bersama dengan kami pada jam ini. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Cradle Fund bincangkan tentang bajet 2022 dalam aspek startup.